Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, kita berehat sekejap lah untuk aku share transfer rumah untuk Sabah FC bagi tahun persediaan musim hadapan. So, kita memberi fokus dulu. Aku akan cuba untuk cover sebanyak mana yang mungkin lah untuk perjuangan Harimau Melaya di Piala FFF. Di Piala AFF, Mitsubishi Electric bagi tahun 2022 ni. So perlawanan pertama, match day 1 telah dilalui oleh Malaysia sendiri. Untuk perlawanan ni, sebelum sepak bola ni, banyak rumours lah yang dikatakan, banyak orang membincangkan bahawa ini merupakan satu perlawanan yang sukar untuk Malaysia menangi sendiri, kerana so far sejarah head to head untuk Malaysia dan Myanmar ni adalah merupakan satu sejarah yang cukup sukar, walaupun kira seimbang lah, pernah dimenangi oleh Myanmar juga. Malaysia sendiri pun pernah memenangi perlawanan ini juga. So dinyatakan akan mempunyai perlawanan yang cukup sukar, ditambahkan lagi Myanmar adalah merupakan tuan rumah bagi perlawanan ini. Walau macam mana pun keputusan berpihak kepada Harimau Melaya, alhamdulillah guys. Keputusan 1 gol berbalas kosong. Jaringan ini dilakukan oleh pemain yang tidak lain tidak bukan lagi persembahan yang cukup menarik sewaktu perlawanan antarabangsa untuk Malaysia. Faizal Halim sekali lagi menjaringkan gol, the only goal untuk kemenangan Malaysia bagi matchday pertama ni, dan membuatkan kita berada di tangga kedua setakat ni lah di grup B. Tidak berjaya untuk meminta Vietnam kerana Vietnam telah memenangi perlawanan ini sebanyak 6 gol pada perlawanan tersebut. So advantage yang cukup besar untuk Vietnam. Sekiranya Malaysia sekiranya Vietnam dan Malaysia mengekalkan rekod kemenangan mereka untuk perlawanan akan datang, dan sekiranya lagi sewaktu Vietnam menentang Malaysia berakhir dengan keputusan seri mungkin, so menyebabkan kita agak sukar untuk memintas Vietnam di tangga pertama, melainkan kita berjaya untuk menjaringkan gol yang lebih di perlawanan seterusnya. Dan ini adalah kesebelasan utama yang telah diturunkan oleh KPG sewaktu memulakan kempen Piala AFF Cup ni, di mana kalau kita tengok formasi yang telah diterapkan adalah 5-4-1, lone striker di bahagian hadapan. Kepercayaan seterusnya diberikan lagi kepada kesebelasan pemain ni. Shihan Azmi telah mendapat starting 11 untuk perlawanan ni lah, kerana pada sewaktu perlawanan persahabatan ada rotation telah dilakukan oleh Kim Panggon. Situ aku rasa itu adalah untuk menurunkan pemain-pemain lain bagi menyesuaikan diri, mewujudkan klik di antara pemain-pemain. So bagi aku ini adalah satu starting 11 yang terbaik yang memang patut diturunkan untuk perlawanan ni. Walaupun ini adalah bukan first choice untuk Kim Panggon sendiri, tapi Kim Panggon memberi kepercayaan. Even kalau kita tengok artikel sewaktu sebelum sepak bola ni, Kim Panggon memberi kepercayaan untuk kesebelasan utama dan juga pemain-pemain lain yang mereka mempunyai motivasi yang cukup baik untuk meneruskan perlawanan. Tapi apa yang menarik situ adalah untuk Sabah FC sendiri, 3 pemain kita berada dalam kesebelasan utama starting 11 untuk perlawanan itu, Darren Lock, Stuart Pekin dan juga Dominic Tong. Walau macam mana pun Darren Lock telah ditukarkan oleh, kalau aku nak silap, si masuk ni, siapa ni, Litak pada perlawanan tersebut. Dan ini adalah statistik guys untuk perlawanan Malaysia dan juga Myanmar ni. Statistik penuh untuk perlawanan ni, kalau kita tengok, dia lebih memihak kepada pasukan Myanmar sebenarnya, dengan possession sebanyak 58%. Jumlah passes yang telah dilakukan oleh Myanmar pun sebanyak 328 passes, di manakala Malaysia hanya 243 passes, di mana passing accuracy pun lebih milik Myanmar sebanyak 67% berbanding Malaysia 55%. Kalau kita tengok dari sisi serangan, shot telah dilakukan oleh Myanmar sebanyak 18. Daripada apa yang tengok, shot di situ, daripada passes, passing accuracy, possession, memang perlawanan ini sebenarnya milik Myanmar. Kalau silap sikit saja sebenarnya Malaysia boleh bolos sebanyak 3 gol. Kalau kita tengok situ, shot on target sebanyak 3, manakala Malaysia shot on target hanya 2, dan shot on target 2 tu, 1 telah dimanfaatkan oleh Faizal Halim pada minit ke-52. Adalah bukan satu gerakan yang cukup bagus telah dilakukan. Kalau kau silap, aku nak tengok full match ni, aku cuma tengok beberapa review daripada peminat-peminat bola sepak tempatan yang membuat YouTube mereka sendiri, dan aku juga menengok highlight bagi perlawanan ni. So hasil daripada kemasukan Litak menghentikan Darren Lock yang dikatakan mungkin mengalami kecederaan pada perlawanan tersebut dan telah digantikan oleh Litak.
telah membuatkan variasi dan beberapa pemain lagi lah telah dimasukkan, telah mengubah sedikit corak permainan Malaysia, memberikan beberapa variasi yang cukup berbeza daripada apa yang telah ditampilkan pada separuh masa pertama, telah memberi peluang gerakan yang cukup bagus lah, telah memberi peluang untuk Faizal Halim meloloskan diri hantaran lorongan hantaran untuk Faizal Halim berjaya meloloskan diri daripada 2 atau 3 defender Myanmar gitu, dan telah membuat satu percubaan yang bagi aku cukup bagus lah, percubaan yang cukup tenang, cukup profesional, boleh dikatakan macam world class juga lah percubaan tu. So membuatkan kita berjaya mendahului Myanmar pada minit ke-52, the only goal yang berjaya dilakukan pada perlawanan tersebut. Dan tidak dilupakan juga kepada penjaga gawang nombor 1 kita, penjaga gawang terbaik bagi musim lalu, Shihan Azmi, telah menyelamatkan sepakan penalti yang telah dihadiahkan oleh pasukan Myanmar sewaktu kira hujung-hujung perlawanan juga lah tu. Kalau benda tu sejak gol lah, aduh, memang sia-sialah apa yang diperjuangkan pada malam tu. So selain daripada Faizal, kredit juga aku berikan kepada penjaga gol nombor 1 kita kerana telah berjaya menyelamatkan macam dengan tenang, macam dia tahu sama mana bola tu lari, menyelamatkan sepakan penalti yang telah dilakukan oleh Myanmar. Jadi syabas untuk pasukan Malaysia kerana telah memenangi first match mereka bagi persaingan AFF Cup untuk tahun 2022 ni. So match seterusnya untuk Malaysia atau match day kedua akan jatuh pada 24 hari bulan 12 ni 2022 di halaman stadium kita sendiri pada 8.30 malam nanti. Okey, untuk sewaktu menentang Myanmar tu dikabarkan tidak ada satu orang pun penyokong Malaysia dibenarkan untuk hadir ke stadium ataupun masuk ke Myanmar. So nak pasti antara dua tu lah. Tapi yang pastinya tidak ada penyokong Malaysia yang hadir di stadium tersebut. Walau macam mana pun ada juga beberapa penyokong Myanmar. So stadium tu tak penuh lah, sayang juga sebenarnya. So untuk perlawanan Malaysia loss ni, so aku harap siapa-siapa yang berada di tanah Melayu sana dapat turun untuk memberikan sokongan yang padu bagi membantu untuk kesebelasan utama kita, pasal kita adalah pemain ke-12. Itu selalu dikatakan memberi semangat untuk meneruskan lagi perjuangan pasukan Malaysia kita yang merupakan bukan first choice untuk perlawanan ni, supaya at least kita dapat maju ke pusingan yang seterusnya lah. So aku dikabarkan juga hasil daripada keputusan perlawanan ini boleh membantu mengubah atau menambah ranking kita lagi di FIFA lah. Itu yang aku dengar, walaupun cup ni bukan dalam kalender FIFA, tapi dia masih juga boleh membantu meningkatkan ranking Malaysia di Asia lah especially. So kalau aku ada masa, aku akan buat head to head untuk perlawanan Malaysia dan Laos ni. Kita tengok sejarah perlawanan antara kedua pasukan ni sebelum sepak bola nanti. InsyaAllah aku nak janji kalau ada masa aku akan buat. So sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Ada satu lagi transfer rumours untuk aku share sama kamu guys. So assalamualaikum.